Cobaan suara 1, 2, 3. Cobaan suara 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak pelajar semester 2 bagi subjek pengajian AM STPM. Selamat datang ke channel Cikgu Haijah Latif. Jika ini merupakan kali pertama anda sampai ke channel Cikgu, jangan lupa tekan button subscribe, dengar video hingga sampai habis. Sekiranya ianya mendatangkan manfaat kepada anda, jangan lupa tekan button like dan juga kongsikan kepada rakan-rakan anda di sekolah kelak. Okey, pada hari ini cikgu ingin berkongsi dengan anda mengenai dasar teknologi hijau. Di mana dasar teknologi hijau ini merupakan salah satu dasar yang terdapat bahagian sosial dan budaya negara Malaysia. Pertama kalinya kita akan melihat apakah objektif pengajaran bagi kali ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menjelaskan dasar pembangunan negara. Yang kedua, menerangkan peranan dasar-dasar pembangunan dalam menjana kemajuan dan kesejahteraan negara. Yang ketiga, menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar awam dalam pembangunan negara, di mana ketiga-tiga objektif ini kita akan khususkan kepada dasar teknologi hijau negara. Dasar teknologi hijau negara ataupun lebih mesra dipanggil DTHN ini telah dilancarkan pada tahun 2009 iaitu bertarikh 24 Julai. Okey, so yang pertama adalah kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi. Di samping itu adalah untuk meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif alam sekitar daripada aktiviti manusia. Di mana untuk subjek ini ataupun untuk dasar ini terdapat beberapa bidang teknologi hijau yang perlu kita ketahui. Okay, yang pertama adalah tenaga. Okay, yang pertama adalah tenaga, iaitu melibatkan pembangunan tenaga alternatif dan kecekapan tenaga. Kita akan lihat contohnya sebentar nanti di hujung penerangan saya ini nanti. Yang kedua, bangunan hijau melibatkan penggunaan bahan binaan dan lokasi bangunan. Yang ketiga, kimia hijau iaitu berkaitan reka cipta, reka bentuk, pemprosesan dan aplikasi kimia serta mengurangkan penggunaan bahan berbahaya. Yang keempat, nanoteknologi hijau melibatkan manipulasi bahan pada skala nanometer atau 1 bilion lebih kecil berbanding saiz 1 meter. Ini melibatkan aplikasi kimia dan kejuruteraan hijau. Teknologi hijau merujuk kepada produk peralatan atau sistem yang telah saya jelaskan sebentar tadi yang memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama adalah meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Yang kedua, mempunyai pembebasan gas rumah hijau atau GHG yang rendah ataupun yang sifar. Yang ketiga, selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan. Seterusnya, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Dan yang terakhir adalah menggalakkan sumber yang boleh diperbaharui. Terdapat 4 tunggak dasar teknologi hijau negara. Yang pertama adalah tenaga. Bermaksud mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Sebagai contoh, kita membangunkan tenaga angin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kita bangunkan tenaga biomas untuk memastikan alam sekitar kita terjamin. Yang seterusnya, tunggak yang kedua adalah alam sekitar. Memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar,
Tunggak yang ketiga, ekonomi, meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Manakala tunggak yang keempat adalah sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Seterusnya, apakah objektif dasar teknologi hijau ini? Okey. Yang pertama adalah untuk menyelaraskan pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangan teknologi hijau terhadap ekonomi negara. Objektif yang kedua adalah untuk membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Objektif yang seterusnya untuk meningkatkan kecekapan, keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dalam teknologi hijau di persada antarabangsa. Objektif yang seterusnya untuk memastikan pembangunan mapan dan memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Manakala objektif yang terakhir adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau. Di samping itu, menggalakkan penggunaan secara lebih meluas teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Apakah langkah-langkah untuk menjayakan dasar teknologi hijau negara ini? Yang pertama, menggalakkan penyelidikan inovasi teknologi hijau menerusi pengkomersialan. Yang kedua, menyediakan persekitaran yang kondusif bagi pembangunan teknologi hijau. Yang ketiga, menggiatkan pembangunan modal insan menerusi pemberian latihan dan program pendidikan dengan menyediakan pakej kewangan supaya modal insan dapat berkembang atau dapat membangun dengan teknologi hijau ini. Yang seterusnya, menyediakan intensif kepada pelajar yang menyambung pelajaran berkaitan teknologi hijau di IPTA maupun di IPTS. Meneruskan usaha mempromosikan dan meningkatkan kesedaran awam terhadap teknologi hijau, manakala langkah yang terakhir adalah mengukuhkan rangka kerja institusi, khususnya yang melibatkan peringkat menteri. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan kaedah pemeliharaan alam sekitar melalui dasar teknologi hijau negara. Yang pertama adalah kaedah menggunakan tenaga mesra alam. Sebagai contoh, tenaga solar, tenaga angin, tenaga air, tenaga ombak dan biomas. Yang kedua, kaedah rawatan air menggunakan sistem pembentungan melalui tangki septik, tangki in-house, sistem aerated lagoon dan kolam pengoksidan. Yang ketiga, kaedah penggunaan bahan mesra alam di mana menggunakan bahan alternatif hijau seperti buah lemon untuk tujuan cucian dan bawang untuk menghalau serangga perosak. Yang keempat, kaedah pelukusan sisa pepejal menggunakan kaedah incinerator menyediakan kemudahan rawatan dan pelukusan sampah. Langkah yang seterusnya adalah kawalan terhadap pembakaran terbuka. Seterusnya, kaedah program kitar semula seperti bateri yang terbuang, kaca, plastik, kertas dan tin ataupun besi-besi logam. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah penanaman dan pemeliharaan hutan sebagai contoh hutan simpan diwujudkan dan diperbanyakkan. Dan manakala kaedah yang terakhir adalah kaedah kawalan biologi. Sebagai contoh, penggunaan burung hantu untuk menghalau tikus dan ikan untuk mengurangkan jentik-jentiknya nyamuk. Okey, itu adalah antara berkaitan dengan dasar teknologi hijau. So, kali ini cikgu ingin membawa para pelajar melihat apakah yang telah dilakukan oleh sebuah negeri ini yang merupakan dikenali sebagai negeri teknologi hijau. Okay. Saya akan bawa anda kepada negeri Melaka dengan temanya Melaka Maju Negeriku Sayang, Negeri Bandar Teknologi Hijau.
Yang mana manuskrip ini ataupun blueprint ini dikeluarkan pada tahun 2011. Dasar Teknologi Hijau Negeri Melaka telah dilancarkan pada 10 Oktober tahun 2010, iaitu selepas Dasar Teknologi Hijau Negara ini dilancarkan. Okay. Inisiatif yang pertama diambil oleh negeri ini. Di mana blueprint ini mengandungi kandungan-kandungan yang boleh dilihat di sini. Terdapat banyak bab. Minta maaf kali ini cikgu tidak boleh buat rujukan mengenai laman web, tapi cikgu print screenkan untuk anda semua. InsyaAllah di bahagian description cikgu akan bagikan dia punya link untuk mendapatkan ataupun untuk belajar membaca berkaitan dengan blueprint ini. Okey. Dan seterusnya, ini adalah antara pengalaman negeri Melaka dalam menubuhkan dan menguruskan Majlis Teknologi Hijau Malaysia, Melaka, di mana dah Melaka wujudkan satu perbadangan khas untuk memastikan negeri ini terus mengutamakan teknologi hijau dalam pelbagai bidang, pelbagai aspek dalam negeri Melaka. Sebagai contoh sini, cikgu bagi tahu tentang berkaitan dengan kaedah tadi. Di mana antara kaedah-kaedah yang cikgu sebutkan tadi telah dilaksanakan di negeri Melaka dengan jayanya dan mengikut pembangunan yang mampannya di negeri Melaka. Sebagai contoh dalam gambar itu adalah TYT Negeri Melaka, di mana kalau para pelajar lihat di bahagian belakangnya itu, di mana dia taman-taman telah digalakkan menggunakan tenaga solar sebagai sumber tenaga elektrik. Dan pada tahun 2010 tersebut, Melaka telah menjuarai ekonomi hijau. Okey, ini antaranya lah. Dan selain daripada itu, tenaga solar di negeri Melaka juga telah dibangunkan di pusat-pusat perindustrian. Dan yang terakhir, kalau saya boleh kongsikan di sini, di mana terdapat sebuah taman yang dibangunkan, Taman Teknologi Hijau Kerubung, yang mula beroperasi pada tahun 2017, di mana di situ adanya kemudahan-kemudahan rawatan sistem pelupusan sistem pepejangan tersendiri. Terdapatnya rumah yang menggunakan tangki-tangki septik di mana untuk menjadikan rawatan air, dan juga terdapat banyak lagi program-program yang dihasilkan di kerubung tersebut. Okey. Cikgu bawakan anda di sini, di mana ini adalah screenshot daripada melaka.gov yang berkaitan dengan teknologi hijau. Sama seperti yang kita jelaskan sebentar tadi, di mana teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi, di samping meminimumkan dan mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Di sini sebenarnya para pelajar dalam untuk mewujudkan ataupun menghasilkan seorang warga negara yang bertanggungjawab ataupun itu luas sangat kan, sebagai menjadi pelajar pengajian am yang bagus, yang hebat, para pelajar perlu mendapatkan maklumat daripada yang rasmi. Sebagai contoh di sini, sebagai portal ini, portal melaka.government dah menyerangkan teknologi hijau. So sekiranya terdapat soalan berkaitan dengan teknologi hijau, kita boleh berikan definisi itu dengan baik, bagus, tepat. Okey, dan juga mantap. Okey, insyaAllah. Okey, di mana dalam laman web ini juga terdapat jawatan-jawatan kuasa yang telah diwujudkan oleh negeri Melaka. Sebagai contoh, jawatan kuasa teknologi hijau, Majlis Teknologi Hijau Malaysia Melaka, dan juga Melaka Green Development Organisation, MGDO. Okeylah para pelajar, sampai di sini sahaja perkongsian saya untuk tajuk pada hari ini. Sebagai biasa, sebelum saya berakhiri saya punya perkongsian ini, ada sedikit kata kunci untuk anak-anak pelajar. Ketika kita menjaga dan memelihara bumi ini, kita sebenarnya sedang menjaga dan memelihara diri kita sendiri. Oleh itu, marilah bersama-sama pelihara alam ini agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik.
InsyaAllah, cikgu doakan para pelajar di luar sana sentiasa diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberi kesihatan yang baik untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu demi masa depan, demi menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, negara, agama dan juga bangsa. InsyaAllah. Jangan lupa tekan button subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.